Baik, itu dia persembahan tarian Mengiluk dari Sekolah Seni Malaysia yang terletak di Johor. Terima kasih kepada adik-adik tadi. Dan itulah sebenarnya, Fiza, bila kita bercakap tentang Malaysia ini, pelbagai etnik, pelbagai bangsa hidup dalam keadaan muhibah dan juga harmoni. Inilah salah satu daripada buktinya. Ya, betul tu. Dan kita bercakap tentang keluarga Malaysia teguh bersama, kan? Dan hari ini kita juga nak kongsikan tentang kisah inspirasi wanita-wanita hebat ini yang mungkin sama-sama dapat kita jadikan manfaat dan juga teladan. Kalau kita bercakap tentang kemerdekaan ini, Fahrin, pasti sebelum kita nak mencapai kemerdekaan itu ada pengorbanan-pengorbanan yang terpaksa dilalui. Malahan setiap daripada kita ini juga melalui pelbagai perjuangan tersendiri untuk meneruskan kehidupan. Ini kisah yang kita nak kongsikan bersama dengan dua individu ini yang mana mereka turut berjuang untuk mencapai apa yang mereka impikan melalui pelbagai cabaran dan juga rintangan untuk menjadikan mereka seorang individu yang hebat pada hari ini. Baik, hari ini kita cukup bertuah kerana kita bersama dengan dua orang wanita hebat. Izinkan saya membacakan nama penuh mereka terlebih dahulu. Yang paling rapat dengan kita ini adalah Dr. Nur Hayati Samba Muhammad, Pensyarah Kanan Fakulti Perakaunan UiTM Kelantan, dan di ujung sana adalah Dr. Nur Hayati Jaafar, Ketua Perkhidmatan Pergigian Forensik KKM dan juga Pakar Pergigian Forensik HKL. Okey, kalau dua-dua namanya lebih kurang sama, kami dah minta izin nak minta tukar sikitlah panggilannya. Kalau Dr. Nur Hayati Samba kita panggil Dr. Yati. Kemudian Dr. Nur Hayati Jaafar kita panggil Dr. Nur. Boleh ya? Boleh. Dr. Nur Hayati Jaafar ataupun Dr. Nur ini merupakan pegawai ataupun doktor pergigian forensik wanita pertama di Malaysia. Tahniah diucapkan, doktor. Terima kasih. Dan terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Kita nak bercakap, doktor, tentang sambutan Hari Kebangsaan 2022 ini. Sebelum kita nak mencapai kemerdekaan yang ke-65 tahun, pasti kita juga melalui pelbagai, kita melihat bagaimana pejuang-pejuang terdahulu melalui pengorbanan mereka untuk mencapai hari kemerdekaan ini. Dalam kehidupan kita seharian juga, kita juga turut berjuang dalam cerita kita tersendiri. Mungkin doktor boleh kongsikanlah bagaimana doktor boleh terfikir untuk menjadi seorang doktor forensik dan menjadi doktor forensik wanita pertama di Malaysia. Okey, baik Fiza. Sebenarnya saya tak pernah terfikir pun yang saya akan jadi doktor wanita pertama pergigian forensik. Bagi saya, bermula dengan saya selepas SPM, saya mengambil jurusan pergigian. So, menjadi seorang doktor gigi. Dan bila menjadi seorang doktor gigi ni, saya sentiasa mencari sesuatu yang di luar kawasan klinik. Sebab saya tak boleh nak duduk di dalam kawasan klinik sentiasa. Jadi apabila datang peluang untuk saya melanjutkan pelajaran dalam bidang forensik pergigian di bawah beasiswa kerajaan, so saya terus ambil peluang tu. Dan untuk pengetahuan, saya memang seorang saja yang minta scholarship waktu tu. Tak ada orang lain kerana mungkin orang berpandangan forensik ni terlalu menakutkan. Tapi bagi saya ia sentiasa yang mengujakan. Kerana ia membuatkan kita sentiasa mencari sesuatu penyelesaian pada suatu masalah. Tapi untuk mencapai pada saya kedudukan saya hari ini, bukan setakat saya yang rasanya berkorban untuk
pada kedudukan ini, tapi keluarga juga banyak berkorban juga sebenar-benarnya. Baik, okey. Okey. Kisah Dr. Yati pula. Okey, baik. Kalau kita lihat Dr. Yati sendiri, kalau kita dilaporkan juga dan diberitahu menghadapi masalah kerosakan retina mata, tapi itu tidak menghalang untuk terus berjuang menjadi lebih maju dan juga berjaya sehingga ke hari ini, dan saya pasti perjuangan itu masih berterusan. Jadi Dr. Yati boleh kongsikan dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farin, Fiza. Kisah saya menamatkan PhD dengan masalah penglihatan ni sebenarnya saya dah lama menghadapi masalah penglihatan mata kanan ni. Lama sebelum menyambung pengajian lagi. Jadi kiranya menamatkan PhD dengan menggunakan sebelah mata tu bukan satu kekangan besar, tapi mungkin kalau dapat dijadikan sedikit inspirasi untuk pendengar adalah kisah saya setelah menamatkan PhD, di mana pada tahun lepas 2021 4 kali saya mengalami operasi mata dan 3 daripadanya adalah kerana retina detachment, lekangan retina. Tapi down moment mesti ada bila kita menghadapi ujian. Alhamdulillah Allah bagi kekuatan untuk bangkit dengan cepat. Dan satu pepatah ya, when one door closes, another door open. Dan bagi saya, so many doors dibuka. Allah bagi ruang untuk explore banyak benda barulah hasil daripada ujian kesakitan ni. Kalau kita bercakap, sebenarnya Farin, saya dengar Dr. Yati dengan Dr. Nur cakap, saya rasa sebab. Saya pun tak tahu kenapa, tapi saya melihat dan mengambil semangat wanita-wanita ini yang mana kita yakin bahawa dalam kalangan penonton kita hari ini, mungkin ada juga yang sedang berjuang melawan penyakit. Mungkin ada yang sedang berjuang untuk bangkit selepas kegagalan rumah tangga. Betul. Ada yang berjuang mungkin akibat kehilangan kerja dan sebagainya. Bagaimana kita nak bantu wanita-wanita ini bahawa kita ini mampu untuk berdiri, bangkit dan berjuang walaupun ditimpa pelbagai cabaran dalam kehidupan. Mungkin Dr. Yati boleh kongsikan dahulu. Sebab kalau kita lihat cabaran, kadang-kadang kita ni yang masih lagi sihat pun nak belajar pun macam saya culas lah kan. Tapi kadang bila ada masalah mata, kita perlu bantuan yang lebih pula, kena perlu orang kata banyak perkara yang dititik beratkan dan sebagainya. Mana datang kekuatan untuk mengharungi cabaran itu? Okey. Saya selalu percaya untuk jadi mukmin yang sempurna, kita perlu sewaktu datang nikmat kita syukuri, tapi sabar sewaktu datang ujian. Dan dalam kedua-dua ni insya-Allah ada kebaikan untuk kita. Dan ujian ni langkah yang saya lalui lah. Pada masa tu awal 2021 bila pertama kali berlaku detachment tu, saya ambil masa sekejap untuk pulihkan semangat. Tapi bila berlaku kembali pada bulan Jun tahun lepas, retina detachment yang kedua, saya terus fikir saya tak boleh berada dalam keadaan yang sama. Saya perlu fikir ke hadapan kerana saya tak mampu bersara lagi pada waktu tu. Jadi saya terus fikir apa yang saya boleh buat dengan kekangan yang ada ni. Alhamdulillah Allah ilhamkan untuk bercakap dengan pihak pengurusan tertinggi di UiTM Kelantan untuk saya tukar performance indikator saya daripada mengajar kepada memberi ceramah. Jadi alhamdulillah sepanjang tahun 2021 banyak sekolah, universiti yang saya jelajahi, termasuk ada juga yang di luar negara sebab secara online, Farin, Fiza. Dan yang paling mengujakan saya, alhamdulillah saya dapat hasilkan 2 buku. Satunya Membina Pelajar Berkarakter ini, dan yang ni sangat baru lagi, launching in September insya-Allah, graduan Celik Wang ni. Dan macam mana buku ni boleh dihasilkan, sangat unik lah kisahnya. Saya perlu mendengar sahaja untuk dapatkan makluman, info-info, dan saya bercakap dan ada orang yang akan membantu untuk menuliskan. Okey. Farin, selepas ni kita nak mungkin minta Dr. Yati tunjuklah macam mana doktor menggunakan ganta tu kan. Dia punya cabaran dan susah payahnya sebenarnya. Tapi itu yang saya katakan, Fiza, di mana di mata manusia kadang kita merasakan itu satu musibah, tapi di sebalik musibah itu adanya hikmah, tapi kita harus mencarinya. Okey, kepada Dr. Nur sendirilah, kalau kita lihat Dr. Nur tadi ada bercakap membuatkan sesuatu yang berbeza yang orang tak buat. Ini juga bermakna di dalam satu perjuangan ataupun mencari sebuah jalan itu, kita kena keluar daripada comfort zone kita. Zon selesa kita. Apatah lagi sebagai seorang doktor gigi forensik pergigian wanita pertama di Malaysia. Sesuatu yang cukup berbeza. Jadi tentang keluar daripada kepompong keselesaan tu.
Okey, sebenarnya kalau ikutkan bidang ni memang amat-amat berbeza dengan bidang pergigian yang lain. Kalau Fiza dan Farah dapat tahu, kalau misalnya kita bidang pergigian lain, kebanyakan akan bekerja dalam ruang 4 dinding, maknanya dalam klinik. Ya. So bila saya ni bekerja di luar kawasan klinik, so saya akan pergi ke field ataupun ke kawasan yang memerlukan pemeriksaan kes dan juga mungkin pergi ke mortuary. Kebanyakan kes saya di mortuary. So saya dah melihat berbagai-bagai jenis kejadian pada badan manusia setelah meninggal dunia. Jadi bukan semua orang boleh buat. Dan bila sentiasa ada orang datang kepada saya dan kata Dr. Nur Hayati, saya nak belajar macam mana nak jadi untuk bidang ni. The first question yang saya tanya adalah, boleh tengok mayat tak? Sebab itu adalah tugas utama pergigian forensik. And ada orang memang tak boleh. Jadi test atau ujian pertama yang untuk orang datang dan bekerja dengan saya adalah, boleh tak dia bekerja di dalam bilik mayat? Pengalamannya, rakan-rakan wartawan kami juga berkesempatan bersama dengan doktor di unit forensik HKL baru-baru ini untuk mengambil kata sedikit visual yang dikongsikan bersama dengan penonton. Ini antara yang dilakukan oleh doktor bersama dengan rakan-rakan yang lain di unit forensik HKL. Doktor bercakap pada awal tadi, setiap kejayaan kita dia akan datang dengan pengorbanan dan juga cabaran. Pengorbanan itu bukan berlaku pada diri kita sahaja, tapi pengorbanan daripada insan-insan di sekeliling kita. Mungkin doktor boleh kongsikan sebelah situ. Okey, kalau ikutkan, ada satu pengorbanan yang saya rasa saya tak akan lupakan. Ini adalah satu kejadian MH17 2014. Di mana pada ketika itu, bila saya mendapat berita yang mengatakan kapal terbang MH17 jatuh, dan saya masa itu berada di Johor Bahru untuk melakukan satu operasi bot tenggelam bersama-sama dengan pasukan perubatan forensik di Johor Bahru. Dan bila saya dapat maklumat tu mengatakan kapal terbang Malaysia jatuh dan kita perlu pergi. And saya terus dengan pasukan saya terus bergegas balik ke Kuala Lumpur pada keesokan harinya dan kena terbang terus ke Ukraine pada petang itu juga. So masa itu adalah bulan puasa ya, dan saya terpaksa hanya sempat berjumpa dengan suami saya dan anak-anak saya dalam masa 1 jam saja sebelum meninggalkan mereka. Sebab masa tu lagi 10 hari untuk Hari Raya. Jadi pengorbanannya suami saya terpaksa menguruskan segala-gala berkaitan dengan Hari Raya dan anak-anak saya, dan saya hanya tinggalkan mereka begitu saja. So bukan setakat saya saja yang berkorban, tetapi satu keluarga, termasuk anak-anak saya yang masih kecil masa itu. Inilah juga orang kata support sistemnya. Ya, betul. Yang menguatkan lagi. Satu kisah yang memang tak dapat dilupakan tu. Dr. Nur berkaca bersebab waktu saya tengok mengenangkan pengorbanan tu. Baik, kepada Dr. Yati sendirilah tak, tapi mana Fiza kata-kata untuk mereka lebih faham tentang pahit jerih, pengorbanan dan sebagainya untuk menjadi seorang yang lebih berjaya mencari hikmah itu. Mungkin tadi kalau kita tengok kita ada kanta tu sebagainya. Mungkin boleh kongsikan tentang bagaimana dugaan dan cabarannya. Memang sentiasa menggunakan kanta atau bagaimana? Perlu Fiza, perlu. Untuk menulis buku yang kedua ni, masa ni mata dah semakin baik. Jadi saya cuma perlu besarkan font kepada 16, double spacing dan gunakan ini. Jadi penghasilan buku ni saya boleh lakukan secara sendiri. Tapi buku yang pertama ni pengorbanan anak-anak seawal usia 13 tahun, bantu untuk menulis, membantu untuk menaip lah. Saya bacakan salah satu rangkap kalimah daripada anak kedua saya. Silakan. Walau gagal, teruskan mencuba kerana kejayaan buat yang berusaha. InsyaAllah. Semoga ada sinar ya untuk sebarang usaha yang kita lakukan, insyaAllah. InsyaAllah. Pendek, mampat tapi buat saya rasa sebab. Okey, mungkin Dr. Nur boleh kongsikanlah juga, Doktor. Mungkin ada pesanan yang disampaikan kepada penonton-penonton kita pada hari ini yang sedang bergelut, sedang berjuang untuk mencari jalan keluar, untuk memerdekakan diri mereka dari mungkin sebarang masalah dan sebagainya. Ada tak sesuatu yang ingin disampaikan kepada wanita-wanita ini? Okey, kalau ikutkan, semua orang ada struggle masing-masing. Ada pergelutan yang berlaku dalam diri masing-masing, tak kira masa dan tak kira apa. Bagi saya, sebagai seorang Muslim, saya rasa kita perlu sentiasa berserah dan mengadu segala masalah kita pada Allah. Dan saya amat-amat percaya bahawa segala yang kita berlaku ni ada hikmahnya. Dan insya-Allah akan ada sinar di hujungnya. Dan kalau berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan sistem,
saya pasti akan ada orang yang dapat membantu kita jika kita tahu di mana untuk bertanya. Sekiranya ada masalah dengan kerja ataupun apa-apa, saya rasa kalau kita bercerita kepada orang yang betul, insya-Allah akan ada penyelesaian yang orang boleh tunjukkan pada kita. Itu orang kata kalau malu bertanya, sesat jalan. Jadi Sama juga insya-Allah kita, minta maaf Zah. Sama juga sekali bila saya terkenal sebenarnya kita dalam masyarakat, kita bercakap tentang negara kita, perjuangan kembali daripada pandemik dan sebagainya. Keteguhan bersama itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Mungkin dari kelompok kecil, keluarga kita, kawan kita dan sahabat kita. Untuk Dr. Yati sendirilah, okey, bila kita berbicara tentang kita lihat doktor tidak putus asa. Doktor sentiasa mencari jalan, mencari sinar positif di mana-mana untuk terus bangkit dan maju. Dan ini juga kepada anak-anak muda khususnya di luar sana yang sedang memang rasa putus asa, malas mencari jalan. Apa nasihat terbaik untuk mereka untuk terus berjuang dan jangan dijadikan alasan sebarang kekurangan itu? Betul. Saya harap anak-anak muda dapat hayati dengan sebenarnya. Bila kita sebut merdeka tu, ada tak terdetik rasa terharu ataupun sekurang-kurangnya rasa syukur dengan nikmat kemerdekaan tu? Dan bagi saya kemerdekaan fizikal dari segi aspek fizikal dah tak ada ya, tapi yang kita naknya adalah kemerdekaan dari segi pemikiran kita. Bebas daripada kepercayaan yang bodoh, yang mematikan akal fikiran dan menyekat daripada pembangunan kepada kepercayaan yang cerdik, yang inginkan kemajuan fikiran dan juga pembangunan, insya-Allah. Insya-Allah. Saya kata kedua-dua tetamu kita hari ini memberi sumber inspirasi yang sangat orang kata walaupun berbeza konotasinya tetapi memberi maksud tersendiri dalam kehidupan kedua-dua tetamu kita dan juga kepada penonton-penonton yang semoga sama-sama kita dapat jadikan manfaat dan juga informasi. Macam Farid katakan tadi, kalau dalam kelompok yang kecil di rumah, dalam keluarga kita teguh bersama, dalam aspek yang lebih besar, skala yang lebih besar, kita satu Malaysia ini, keluarga Malaysia teguh bersama. Ini yang kita nak kongsikan juga. Semoga kita dapat mengambil sedikit aspirasi dan juga semangat daripada kedua-dua tetamu kita. Semoga kita terus bangkit untuk berjaya. Baik, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Dr. Nurhayati Sambah Mohamad, Pensyarah Kanan Fakulti Perakuanan UiTM Kelantan, dan juga Dr. Nurhayati Jaafar, Ketua Perkhidmatan Pergigian Forensik KKM dan Pakar Pergigian Forensik HKL, juga Dr. Forensik Wanita, Pergigian Wanita pertama di Malaysia. Terima kasih kerana menjemput kami. Terima kasih sangat-sangat sebenarnya kerana sudi bersama dengan kami kan. Ini pun pengorbanan juga, waktu yang sepatutnya bersama dengan keluarga tapi diluangkan untuk bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Kami nak bawa pemerhatian kedua-dua doktor dan juga anda penonton-penonton semua tentang semangat merdeka ini yang ditunjukkan oleh sekumpulan mereka yang berada di Felda di Pahang, yang mana mereka sama-sama menghias kampung mereka dengan bendera dan juga pelbagai replika sempena sambutan Hari Kebangsaan 2022. Ini semangatnya kita, Syarif. Kita saksikan. Silakan.